Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada seluruh penonton budiman yang sedang mengikuti rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia pada pagi ini. Saya Nurdana Maisarah dengan rakan seperjuangan saya dan saya Vinisha akan menemani anda pada hari ini. Baik, terima kasih Dania. Jadi tema kita pada hari ini ialah penjualan hasil tani secara dalam talian dan melalui agrobazar. Dan pada hari ini kita mempunyai pelbagai jenis aktiviti-aktiviti yang agak menarik dan antaranya adalah sesi temuduga bersama farmer dan juga bertemuduga bersama pengguna-pengguna agrobazar secara dalam talian. Sebelum kita meneruskan aktiviti-aktiviti pada hari ini, mari kita mendalami sedikit tentang makna agrobazar secara mendalam. Dan agrobazar online merupakan sebuah portal yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diuruskan oleh farmer. Dan portalnya adalah agrobazar.com yang menyediakan pasaran baharu dan mampan untuk produk-produk pertanian dengan mewujudkan satu komuniti agro makanan di atas talian. Nampak menarik topik kita pada hari ini. Baru-baru ini, negara kita telah melanda suatu pandemik yang memberi impak yang mendalam dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Isu ini sudah tentu bukan sesuatu yang asing pada kita semua. Oleh itu, pelbagai pihak berusaha melakukan cara atau pendekatan yang mudah untuk menyara diri. Kita dapat menyaksikan peralihan trend pengguna yang lebih gemar membeli belah secara dalam talian. Selain dapat mempercepatkan urusan masyarakat, pergerakan terhad dan faktor keselamatan juga menjadi sebab utama mengapa orang ramai lebih selesa memilih cara baharu. Dapat dilihat bahawa melalui tinjauan BH secara dalam talian, agrobazar merupakan satu platform online atau e-platform yang paling banyak digunakan dan paling popular dalam kalangan pengguna pada masa ini. Dan ia terkenal dengan pelbagai pilihan produk pertanian serta industri makanan yang memasarkan pelbagai produk pertanian seperti sayuran, buahan dan juga pelbagai jenis hasil tani. Dan berdasarkan statistik pada tahun ini jumlah pelanggan bazar dalam talian dijangka terus meningkat sepanjang tempoh pandemik. Maka, tanpa buang masa, marilah kita mulakan sesi pada hari ini dengan menyaksikan video yang telah dikongsi oleh salah seorang penjual dan pembeli setia agrobazar. Saya Fakri Izzul Azim Fauzi, seorang pengusaha agrobazar. Kalau nak bandingkan sebelum COVID dengan selepas COVID, sebenarnya memang banyak perbezaannya. Sebelum COVID, aktiviti perniagaan ni dijalankan secara bersemuka dan kebiasaan ekonomi saya orang kata memang sesak lah dengan pelanggan, terutamanya pada hujung minggu. Permintaan pun sangat tinggi, lebih-lebih lagi sebab agrobazar saya ni menjadi tumpuan caterer untuk menjalankan perniagaan. Sebelum COVID juga, saya dapat bertemu dengan pengeluar secara bersemuka dan kebiasaannya banyak slot penghantaran hasil tani yang dilakukan setiap hari. Pada tahun 2014, platform agrobazar secara online ni diperkenalkan. Saya dapat tahu tentang kewujudan platform ni pun melalui kawan-kawan saya lah. Dan sebagai seorang yang buta IT, saya pun tak pernah terfikir untuk menjalankan perniagaan secara atas talian ni. Sehinggalah PKP dilaksanakan pada 2019. Saya juga antara seorang peniaga yang terjejas ketika pandemik ni. Malah majlis-majlis keramaian pun tak dapat dilaksanakan menyebabkan caterer tiada untuk membeli dengan saya secara borong. Pengantaran hasil dari pengeluar juga adalah terhad dan perbezaan yang paling ketara yang saya lihat adalah bilangan pelanggan saya setiap hari. Setelah saya join platform agrobazar online ni, alhamdulillah bilangan pelanggan saya meningkat secara mendadak. Cuma bagi saya, perkara yang kurang praktikal adalah penghantaran rumah ke rumah kerana mengambil masa yang lama. Malah kami juga kekurangan pekerja kan. Walau bagaimanapun, saya rasa urusan jual beli sebegini lebih efisien. Saya, Nur Alain Syirah binti Nordin, merupakan pembeli tegar barangan di agrobazar. Membeli barang di agrobazar telah menjadi pilihan saya sejak tahun lalu. Pada mulanya, saya dapati bahawa agrobazar tidaklah begitu dikenali ramai kerana bilangan yang sedikit dan juga terhad. Sebelum saya mengenali agrobazar, saya lebih gemar membeli barangan di pasaraya-pasaraya besar seperti Aeon, Lotus dan juga Econ Safe.
Namun begitu, COVID-19 mula melanda negara kita dan di seluruh dunia. Selepas berlakunya pandemik ini, Agrobazar mula mendapat perhatian oleh orang ramai. Seperti yang kita semua maklum, semasa musim COVID-19, kita digalakkan untuk kurang melakukan aktiviti di luar rumah dan keluar daripada rumah. Jadi, saya buntu memikirkan bagaimana hendak membeli barangan keperluan di rumah. Saya bersyukur setelah mengetahui bahawa adanya Agrobazar online. Saya tidak perlu lagi bersusah payah untuk terhadkan pergerakan saya. Saya hanya perlu membuat pesanan di laman web Agrobazar online dan pihak Agrobazar akan menghantar pesanan itu ke depan rumah saya. Saya amat berpuas hati dengan khidmat yang mereka berikan. Bukan sahaja dapat menjimatkan masa saya, malah mereka memastikan barangan itu sentiasa segar dan berkualiti. Impaknya, saya dapati bahawa orang ramai mula menjinakkan diri untuk memeriahkan lagi Agrobazar online. Pada masa yang sama, saya sebagai pengguna juga dapat membantu peniaga-peniaga kecil di negara kita mengembangkan perniagaan mereka. Agrobazar terbaik! Wow, amat menarik ya fokus kita pada hari ini, Bin. Tak apa dengan masa lagi. Marilah kita ke segmen yang seterusnya. Selain tetamu kita yang sedang berada di dalam studio, kita juga mempunyai pelanggan dan pengguna Agrobazar online di dalam talian. Mereka ini mempunyai pengalaman menggunakan Agrobazar sebagai platform untuk membeli hasil-hasil pertanian seperti sayuran dan buahan. Jadi, pada mereka yang sedang berada di dalam talian kini, pada pendapat anda, berdasarkan pengalaman anda, apakah kesan-kesan positif atau kesan-kesan negatif yang pernah anda lalui atau pernah anda ketahui sebelum ini? Terima kasih kepada Binisha dan Dania di atas jemputan untuk menghadiri sesi temu bual pada hari ini. Oleh itu, hari ini saya akan membincangkan tentang kelebihan yang akan diperolehi kepada penjual apabila mereka melakukan penjualan di platform Agrobazar online. Agrobazar online untuk para usahawan mengembangkan produk hasil tani mereka secara dalam talian. Walaupun negara sedang mengalami pandemik COVID-19 ini tidak menghalang para usahawan untuk tetap melaksanakan penjualan hasil tani secara dalam talian. Antara kategori penjualan yang boleh dijual oleh usahawan dalam Agrobazar online ialah yang pertama, tanaman yang meliputi pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Yang kedua ialah perikanan yang termasuk hasil segar perikanan marin, ikan air tawar, pelbagai produk asas tadi dari segi makanan dan minuman berproses dipasarkan dengan meluas dalam platform Agrobazar online. Terdapat beberapa kelebihan apabila pihak kerajaan telah menubuhkan platform Agrobazar online kepada para penjual. Yang pertama, para penjual dapat mengurangkan kos hasil pengeluaran untuk melaksanakan perniagaan. Jika dilihat dengan adanya Agrobazar online, para penjual tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak untuk perniagaan kerana mereka tidak perlu untuk membayar sewa kedai ataupun tapak dan mereka juga tidak perlu membayar upah kepada tenaga pekerja. Selain itu, peniaga dapat memasarkan produk hasil tani mereka ke pasaran global dengan menjalankan perniagaan secara dalam talian. Peniaga juga boleh memasarkan produk hasil jualan seperti sayur-sayuran, buah-buahan ke peringkat global apabila mendapat permintaan yang tinggi. Terbuktilah bahawa penjualan hasil tani di platform Agrobazar online memberi banyak manfaat kepada penjual. Kajian telah menunjukkan bahawa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, lebih daripada RM200,000 hasil jualan produk pertanian dapat dipasarkan di Malaysia ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pengacara program. Baiklah, saya akan sertakan lebih banyak kebaikan Agrobazar secara dalam talian. Cik Nawa telah membuka mata kita tentang kebaikan Agrobazar dalam talian terhadap penjual. Bagaimana pula dengan para pembeli? Sudah tentunya mereka juga mendapat faedah daripadanya.
Pertama, para pembeli mudah untuk mencari barangan dapur. Barangan dapur seperti bahan basah dan bahan kering senang untuk didapati kerana para pembeli hanya perlu menggunakan platform Agrobazar sahaja. Platform ini menawarkan pelbagai variasi barang dapur sehinggakan Agrobazar menjadi pilihan utama isteri-isteri untuk membeli barangan dapur, lebih-lebih lagi ketika pandemik ini masih lagi berleluasa. Kebaikan kedua ialah para pembeli dapat membandingkan harga barangan dengan lebih efektif. Para pembeli tidak perlu lagi pergi ke banyak pasar raya hanya untuk membuat perbandingan harga. Sebaliknya, para pembeli hanya perlu menaip di ruangan carian di platform Agrobazar online dan platform ini akan memaparkan banyak barangan yang sama tetapi berlainan harga. Pembeli dapat memilih barangan yang diingini dengan harga yang berpatutan. Kebaikan yang seterusnya, para pembeli mudah mendapat info tentang jualan-jualan murah yang diadakan. Melalui aplikasi Agrobazar online di Play Store, para pembeli akan mendapat notifikasi tentang jualan murah yang diadakan. Oleh itu, para pembeli dapat membeli barangan dapur pada harga yang lebih murah serta dapat menjimatkan wang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi semestinya isu-isu dan pendapat yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu yang sedang berada di dalam talian itu amatlah berguna kepada kita dan juga penonton ya. Baik, terima kasih Cik Nawal dan Cik Raihana atas perkongsian anda. Jadi mari kita teruskan sesi kita bersama panggilan yang kedua. Hello, Cik Sina di talian. Okey Cik Sina, apa pendapat anda tentang keburukan Agrobazar online ini kepada penjual dan pembeli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Dania. Berdasarkan pemerhatian saya setelah saya cuba untuk melakukan penjualan secara atas talian ini, iaitu dikenali sebagai Agrobazar ini, saya mendapati bahawa Agrobazar ini juga mempunyai beberapa keburukan. Saya telah mencubanya selama seminggu dan saya mendapat beberapa maklum balas yang buruk daripada saya punya pembeli. Antaranya ialah saya menerima bahawa mereka mendapat buah-buahan itu dalam keadaan busuk ataupun buruk. Kedua, mereka juga dapat sayur dalam keadaan yang layu. Sayur yang layu ini tidak sesuai untuk digunakan untuk memasak. Saya sebagai seorang penjual ini, semestinya saya inginkan yang terbaik untuk pembeli saya. Maka saya rasa saya akan berhenti menggunakan Agrobazar sebab saya inginkan yang terbaik untuk pembeli saya. Seterusnya saya akan memberi kepada rakan seperjuangan saya untuk memberi pendapat mereka terhadap keburukan Agrobazar ini. Terima kasih. Antara kelemahan yang saya pernah alami sebagai pelanggan secara dalam talian ataupun online melalui pembelian Agrobazar ialah saya rasa saya dan juga pembeli yang lain pernah ditipu kerana kami tidak mengenali individu yang bersniaga dengan kami. Sebagai contoh, kami tidak menerima barang yang dipesan walaupun transaksi pembayaran telah dilakukan kepada pihak mereka. Hal ini adalah sangat menyusahkan pembeli kerana akan berlaku kerugian. Selain itu, pembeli juga akan terbeban dengan kos-kos lain yang kadang-kadang sengaja disembunyikan oleh penjual. Sebagai contoh, kos penghantaran. Terdapat penjual yang meletakkan kos penghantaran dengan harga yang sangat tinggi sehingga menyusahkan pembeli, dan perkara ini sengaja disembunyikan oleh sesetengah pihak sehingga pembeli akan terbeban dengan perkara tersebut. Dan saya rasa hal ini perlu dielakkan kerana ia adalah satu tindakan yang tidak wajar dan sangat tidak bertanggungjawab. Dan saya amat pasti perkara seperti ini harus dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Akhir sekali, saya rasa kesan buruknya adalah menggalakkan sikap boros. Hal ini adalah kerana kita akan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan seperti promosi ataupun harga yang sangat murah dan juga pujukan rakan sebaya supaya kita membeli barang tersebut. Jadi itu sahaja keburukan yang saya rasa saya pernah alami dan juga pembeli lain pernah alami. Terima kasih. Amat menyedihkan ya pengalaman Cik Sina dan Cik Goyong. Saya turut bersimpati apa yang berlaku terhadap mereka. Mungkin apa yang berlaku di hikmah ya. Diharapkan Cik Usna dan Cik Goyong bersabar dengan ujian tersebut.
Saya rasa kita sudah pergi kepada rancangan. Tapi sebelum itu, mari kita menemu ramah wakil-wakil dari pihak Fama. Jadi saya ingin bertanya kepada Cik Hainan, para penelit kita yang pertama, apakah perbezaan pelaksanaan Agrobazar semasa sebelum dan juga selepas pandemik? Adakah terdapat acara istimewa yang berlangsung sepanjang kaedah terbaru yang dijalankan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Sebelum pandemik COVID-19 ini berlaku, kami menguruskan Agrobazar secara fizikal, di mana Agrobazar Kedai Rakyat dijadikan platform untuk urusan jual beli. Agrobazar Kedai Rakyat ini sebenarnya dikenali sebagai kedai runcit, dan ia berperanan untuk menjalankan aktiviti mengumpul, membeli dan menjual hasil pertanian keluaran petani kecil dan masyarakat sekampung, serta barangan keperluan harian dengan harga berpatutan. Namun begitu, sejak musim pandemik ini, negara kita menjalankan SOP PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, aktiviti Agrobazar Kedai Rakyat disekat. Disebabkan itu, kami menggunakan platform Agrobazar online yang pada awalnya tidak berapa mendapat sambutan orang ramai sebagai inisiatif baru dalam memperkembangkan aktiviti Agrobazar. Anda boleh layari portal Agrobazar online seperti berikut. Untuk menarik lebih banyak perhatian pengguna, jualan 10-10, 11-11 dan 12-12 dijalankan menggunakan portal Agrobazar online. Jualan ini amat memberi impak yang sangat besar kepada Agrobazar online. Kami mendapat sambutan yang sangat meriah daripada pengguna. Walaupun kurang daripada tempoh sebulan bagi setiap jualan, jualan ini tak pernah menghampakan hati para pelanggan. Kami menawarkan pelbagai promosi menarik, memberi potongan harga serta penghantaran percuma. Sangat berbaloi lah yang ingin saya katakan. Dan antara produk-produk popular yang menjadi rebutan dalam platform Agrobazar online ini ialah barangan basah atau segar, barangan kering, produk industri makanan dan agromas, produk kesihatan dan produk kosmetik. Jadi, saya ingin simpulkan yang bahawa Agrobazar online ini amat membantu dalam peningkatan penjualan hasil tani. Baik, Cik Alia, pada pendapat anda, mengapakah Agrobazar ini satu e-platform yang perlu dan semestinya diwujudkan pada masa ini? Baiklah, terima kasih Encik Vinisha untuk soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Untuk menjawab soalan Encik, pada pandangan saya, Agrobazar ini sangat relevan dan sangat diperlukan pada zaman sekarang kerana ia dapat mengatasi kemiskinan dengan menyediakan sumber pendapatan kepada penduduk setempat. Agrobazar juga dapat menyediakan market outlet yang kekal dan senang diakses oleh penduduk-penduduk tersebut. Ia juga dapat memberi persediaan sewaktu berlakunya krisis makanan. Contohnya, kenaikan harga sayur yang telah berlaku sekarang di mana harga sayur telah meningkat sebanyak 100%. Baik, Encik Amirul, sebagai kaki tangan Fama, semestinya anda akan ketahui bagaimanakah sambutan dan juga apakah pandangan masyarakat kita terhadap pelaksanaan Agrobazar online ini. Jadi, sepanjang Agro ini berlaku, negeri-negeri yang manakah yang mempunyai peratusan yang tinggi dalam memberi sambutan kepada pelaksanaan e-platform Agrobazar ini? Projek Agrobazar ini boleh dilihat sebagai suatu kejayaan yang besar bagi pihak Fama kerana dari segi nilai jualan ADR sahaja, ia telah mencatatkan sebanyak peningkatan sebanyak 18.02% pada RM220.61 juta berbanding RM186.92 juta pada tahun sebelumnya. Sehingga akhir tahun 2019, jumlah keseluruhan usahawan ADR secara terkumpul yang dibangunkan oleh Jabatan dan NDC Pelaksana di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani adalah seramai 277 usahawan. Daripada jumlah tersebut, bilangan usahawan ADR yang telah dibangunkan oleh pihak Fama adalah sebanyak 138 usahawan. Pada tahun 2019, nilai jualan Agrobazar RNR Fama mencatatkan peningkatan sebanyak 15.81% pada RM6.08 juta berbanding RM5.25 juta pada tahun sebelumnya. Manakala, pencapaian terkumpul mencatatkan bilangan usahawan seramai 83 usahawan bagi 5 buah Agrobazar RNR Fama. Bilangan cawangan Agrobazar di seluruh Malaysia juga menunjukkan perkembangan yang baik semenjak perubahannya, iaitu kini Malaysia mempunyai sebanyak 333 cawangan di mana 46 daripada cawangan itu terletak di negeri Perak.
Terima kasih kepada pihak Fama atas perkongsian yang menarik tadi. Tidak dinafikan bahawa pandemik memberi impak yang mendalam kepada masyarakat sehingga ada yang hilang pekerjaan. Oleh itu, Agrobazar Sayur dan Talian juga merupakan salah satu jalan pintas kepada para pengguna, tidak kira pembeli maupun penjual. Terdapat aktiviti yang menarik yang dijalankan seperti jualan debar-debas. Kesannya Agrobazar Sayur dan Talian mendatangkan banyak kesan positif. Seperti Bin dan juga saya rasa Bin juga mempunyai pengalaman membeli belah dalam Agrobazar Sayur dan Talian. Saya rasa sampai di sini sahaja rancangan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan topik yang lebih menarik dalam rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Bye-bye.